undi majoriti dia lebih 20%. Macam di Pengerang 50%. Pengerang ni asalnya saya umur 70, belum tentu kita boleh menang, melainkan keajaiban sebab besar. Dan sekarang ini yang tinggal untuk grade E di Johor hanya 2 saja, di Pengerang dan Kota Tinggi, 2 saja. Yang lain grade A kita ada 5, grade B kita ada 7. Kalau kita kerja kuat sikit lagi, kita boleh menang 12. 12 maknanya daripada 25, 26, kita 12, dia 14. Dia dah hampir balance. Kita beza dengan BN sekarang ni cuma 23 aja. Kalau 23 BN itu lompat masuk kita dah perintah Malaysia. Maknanya kalau Johor boleh sumbang 14, boleh sumbang sebanyak itu, kita perlukan sikit saja lagi. Kelantan menang 3, Kedah kita kekal 5 kursi yang kita kalah hari itu. Di Sabah kita menang banyak sikit, di Sarawak kita menang kursi Melayu, maka kita boleh menang. Kita boleh menang. Next. Di 6 negeri ini saya tak nak sentuh banyak lah, cuma saya nak tunjuk yang Melaka. Melaka Parlimen dulu 1 kursi di Kota Melaka. Sekarang ini kita rampas Bukit Katil. Dan Bukit Katil itu pengundi majoriti dan pengundi Melayu. Maknanya orang Melayu di kawasan bandar di Melaka ini memang nak kepada kita. Di peringkat DOL kita bertambah 2 kursi DAP dan kursi PAS, iaitu di Bukit Baru. Di Melaka ini unik. Saya berada di Melaka lepas saya resign daripada Yayasan Raja Staniza 24 bulan April. Tu datang ke Melaka, sebelum itu datang ke Melaka sebulan. Saya tengok strategi di Melaka ini antara yang terbaik. Pimpinan Haji Adli, dia banyak strategi-strategi dia yang saya ini bagus. Ini satu benda yang baru. Daripada 14 calon PAS, 4 saja calon yang lama, 4 saja muka lama, 10 adalah muka baru. Dan dalam calon 10 yang muka baru itu kita ada tokoh yang terkenal, yang dikenali, tokoh masyarakat, Dr. Khalid di Bukit Baru. Kita ada juga orang muda, Saudara Nasai di Masjid Tanah. Orang muda, maknanya walaupun kalah, tetapi itu pembaharuan yang besar. Kita juga ada tokoh calon perempuan, calon wanita muslimat. Kita juga ada ulama. Kita ada macam-macam, dan kita juga ada calon bukan Islam di Asahan, Richard ambil dari Perak, tak silap saya, daripada Perak ambil bertanding di Asahan. Memang kita tengok tak akan menang sebab bertanding lawan dengan calon Melayu, dan sentimen orang Melaka ini kuat Melayu dia. Tetapi kebijaksanaan itu orang Cina tengok. Pada tuan-tuan perasan akhbar sehari lepas itu dia ulas pasal Asahan saja. Jadi orang Cina tengok, PAS ini advance dalam memberikan ruang kepada orang Cina. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok di kursi-kursi yang kita menang, sokongan Cina memang solid kepada PAS. Orang Cina dah tak takut untuk undi PAS sekarang ni. Itu antara kebijaksanaan pimpinan Melaka ni lah. Dan saya percaya kalau kita boleh tackle beberapa isu, kita boleh perintah Melaka ni. Next. Di Malaysia Timur macam saya sebut tadi, BN hilang 2 kursi parlimen, PAS tidak ada perubahan, PKR menang bertambah 1, DAP bertambah 1, BN hilang 2. Di peringkat DOL, BN hilang 11. Dan di Sarawak dia tak bertanding DOL, dia bertanding 2011 hari itu. Next election 2016. Di Sarawak parlimen dia hilang 5. 5 itu 4 dia daripada DAP lah, dan 1 daripada PKR. Sabah dan Sarawak perubahan ini hanya disumbangkan oleh mood pengundi Cina saja. Pengundi Bumiputera yang bukan Melayu ataupun bukan Islam juga tidak bersama dengan kita. Orang Melayu di Sarawak walaupun tak suka kepada Tahir Mahmud, mereka masih memilih parti PBB, Parti Bumiputera Bersatu. Sebab bagi mereka, bila kita umum Barubian sebagai calon Ketua Menteri Sarawak dalam pilihan raya negeri yang lepas, orang Melayu dan Melanau ini rasa terancam. Walaupun mereka tahu orang pimpinan kerajaan negeri teruk, tetapi mereka tak bersedia kaum lain yang jadi Ketua Menteri. Jadi kita kena fikirkan siapa calon Islam yang lebih layak untuk dikemukakan di negeri-negeri di Malaysia Timur ini. Next. Kegagalan parti-parti yang lain ini saya sentuh dalam di Semenanjung parti-parti yang selain daripada PR dan BN semuanya tidak relevan, melainkan hanya satu saja parti yang lain bersama tak relevan, kita tidak relevan.
PCM tidak relevan. Calon apa lagi? Bersama saya dah sebut lah. Yang relevan hanya satu, yaitu berjasa. Sebab apa saya sebut relevan? Sebab undi yang berjasa dapat ini beza berbanding dengan parti-parti yang lain. Berjasa dia dapat 5% dan ke atas undi. Kalau tuan-tuan tengok di Kapak, dia dapat 6,000 calon ustaz. Di Seremban, Ustaz Khalil tak silap saya dapat 6,000 lebih calon ISMA yang bertanding atas tiket berjasa. Begitu juga di Subang 4,000, di Selayar 4,000, dan di tempat-tempat yang lain. Kita sentuh soal ISMA ini sebab kita buat perbandingan. Bila ISMA masuk dalam berjasa, dia memberikan suntikan kepada berjasa. Sekarang ini kita tak rasa kesannya sebab memang dia tak mengganggu kemenangan kita. Tetapi kalau tuan-tuan bandingkan antara jumlah undi di peringkat parlimen yang kita menang dengan jumlah undi yang kita campur di peringkat DUN yang kita menang, ada beza yang ketara. Maknanya undi kita ada yang dia sedut, dan undi yang kita yang dia sedut lebih banyak daripada undi BN yang dia sedut. Kita dia sedut 19,000, BN hanya 11,000. Maknanya kalau undi peratusan mereka meningkat, katakan 2018 berjasa bertanding lagi dan mereka mungkin pengaruh lebih kuat, mereka dapat katakan 15%, dia akan mengganggu kemenangan Pakatan Rakyat di kerusi-kerusi yang mereka bertanding. Sebab itu kita mesti buat sesuatu supaya ISMA dan berjasa ini hilang daripada peta politik ataupun tidak relevan. Sebagaimana kita PCM dan bersama di kampus, tuan-tuan mesti fikirkanlah. Yang mungkin ada student universiti mesti fikirkan macam mana untuk mencantas agenda politik. Dia nak buat kerja dakwah, tak apa, teruskan. Nak terlibat dengan amal Palestin, teruskan. Tetapi apabila mereka terlibat dalam politik, kita mesti fikirkan untuk mencantas mereka. Bukanlah kita tidak demokratik, kita boleh benarkan mereka bertanding, tetapi kita mesti menjawab mereka supaya mereka tidak relevan. Orang kata, oh kita takut pada Islam. Kita tak takut, tetapi kita kena ingat Nenek Maimun Yusof, Tok Mun, yang tak ada jentera, tak ada NGO apa, bertanding naik basikal, gerak sorang-sorang, dia boleh dapat 685 undi. Itu Tok Mun. Maknanya kalau ISMA yang ada profesor, yang ada PhD dalam dia, tiba-tiba terlibat, walaupun dia tidak menang, dia akan mengganggu kita. Dia lebih mengganggu, Pak, sebab dia ialah image yang identical dengan kita. Dia mirip, Pak, dia bercakap anak hantar, silibus usrahnya daripada Ikhwan Muslimin. Kalau dia dominan, kita akan tak relevan. Apabila dua benda ini sama, satu akan jadi tak relevan. Yang akan jadi tak relevan ialah yang lebih lemah ataupun yang kurang cekap berbanding dengan yang satu lagi. Jadi tuan-tuan kena fikir macam mana untuk kita nak pastikan ISMA ini tidak terus bertelur dan membiak. Next. Yang terakhir sekali, kegagalan calon-calon bebas. Calon bebas kita tengok 2008 dia menang 2 kerusi di Tanah Rata dan juga di Bukit Selambau. Sekarang ini tak ada yang menang. Dan yang paling hebat dari di kalangan calon-calon bebas ialah calon bebas di Pasir Mas, Ibrahim Ali. Itu pun sebab diberikan laluan oleh BN lah. Kalau dia tak diberikan laluan, dia akan kalah juga. Tapi dia yang paling okey. Kalau kita tengok di peringkat BN, bekas naik ketua wanita Datuk Kamilia hanya dapat 400 lebih. Tan Sri, apa nama ni, Datuk Seri Sharif Omar, bekas Timbalan Menteri Pertanian, hanya dapat 1,500 lebih. Dan calon kita yang maknanya lawa, adun kita ni, Janice Lee. Kita tak kenal yang lain sebab yang lain semua ada adun tua. Kita kenal Janice Lee je. Tapi Janice Lee pun bila tak dicalonkan di DUN Terata, dia bertanding, dia cuma dapat 1,800 lebih. Maknanya kesimpulan yang kita boleh buat dalam tempoh 5 tahun dalam masa sekarang ini, bertanding sebagai calon bebas ialah tidak relevan, tidak signifikan, melainkan ada faktor-faktor tertentu lah. Next. Itu chapter yang pertama dalam buku yang saya tulis.